Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini kita akan pelajari bab yang kelima, iaitu penjenamaan produk. Okay, dan apa yang kita akan pelajari dalam bab ini ialah ada 4 perkara, iaitu pertama klasifikasi produk, kemudian jenama produk, yang ketiga logo produk, dan akhir sekali slogan produk. Okay, boleh rujuk dalam buku teks sendiri. Okay, dan saya akan terangkan sedikit bagi bab 5 ni. Pertama sekali bagi klasifikasi produk. Dalam belajar ni saya akan menggunakan dua jenis produk. Dua jenis produk ada dua, iaitu produk pengguna dan kedua ialah produk industri. Seterusnya kita akan kategorikan bagi setiap produk, jenis-jenis produk tu, produk pengguna apa dia, dan produk industri apa dia. Daripada sini klasifikasi produk. Kita kelaskan produk ni terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama produk industri, yang kedua produk pengguna. Dan apa yang maksud produk? Produk ni bermaksud barangan, perkhidmatan dan sebagainya, yang boleh dipasarkan. Dia boleh dipasarkan untuk keperluan pengguna, dan untuk kebaikan mereka lah. Jadi ada dua. Jadi dan pertama sekali kita pergi pada produk pengguna dulu. Produk pengguna dia produk pengguna ialah barangan dan perkhidmatan yang khusus untuk kegunaan pengguna. Pengguna tu siapa? Kita lah. Kita semua orang biasa. Semua orang yang selalu membeli tu pengguna lah. Dia kegunaan produk pengguna ni boleh digunakan untuk keperluan peribadi, keperluan keluarga, keperluan rumah, dan sebagainya. Dia terbagi pada 3 bahagian, iaitu barangan keperluan asas, yang kedua barangan istimewa, dan yang ketiga barangan beli belah. Kena guna keyword, kata kunci dia produk pengguna. Jadi produk pengguna terbagi pada 3, barangan keperluan asas, barangan istimewa, barangan beli belah. Lihat di sini, dia punya kategori dia. Jadi ni produk pengguna dipecahkan kepada 3. Kita lihat dia punya detail dia. Apa dia barang keperluan asas? Barangan keperluan asas ialah barangan yang biasanya dibeli tanpa perlu apa-apa pertimbangan. Kita tak perlu fikir pun kita nak beli benda tu. Macam beras, memang benda tu perlu. Kita tak perlu nak pertimbangkan nak beli ke tak nak beli. Sebab benda tu kita makan, kita minum, dan kita gunakan setiap hari lah. Beras, susu, gula, ubat gigi, sabun. Kita cuma pertimbangkan dari segi jenama dia lah. Tapi barang tu, benda tu tak kira apa jenama, dia perlu dibeli dan digunakan sebagai keperluan asas. Biasanya harganya murah ni dia ikut jenama lah. Tapi biasanya barang keperluan asas ni barang yang semua orang mesti ada, dan harganya tak boleh mahal, dan dia murah, dan biasanya dan dikawal oleh kerajaan harga dia. Kekerapan pembelian, sangat kerap. Dia biasa dibeli oleh orang ramai. Penagihan, maksudnya barang keperluan asas ni boleh didapati di mana? Orang pengilang dia hasilkan produk, lepas tu dia jual di mana? Boleh jual di kedai runcit, di pasar raya, jual secara online. Sekarang macam cuti PKP ni banyak jual secara online, atau personal shopper. Kita telefon orang kita gunakan ni lah talian. Kita telefon kedai, kita nak barang apa, contoh gas, kita telefon, kita nak beli apa, atau kita order macam sekarang
banyak yang barang keperluan asas kita boleh beli menggunakan kaedah personal shopper ataupun kaedah atas talian. Usaha membeli ni maksudnya untuk mendapatkan barang keperluan ni kita perlukan usaha yang sedikit je. Kita tak perlulah nak kumpul duit bertahun-tahun untuk beli beras, tak ada. Dia kalau kita kalau bergaji harian, kalau dapat RM50 gaji harian, kita boleh beli barang keperluan asas ni dengan mudah. Yang kategori kedua, barangan beli belah. Barangan beli belah ni kita beli berdasarkan perbandingan. Kita tengok dia punya kesesuaian dia dengan kita, dia punya kualiti dia, harga dia dan gaya. Biasanya barang beli belah ni dia contohnya pakaian. Kita bukan beli hari-hari, so kita nak beli sekali dalam sebulan ataupun 2 bulan sekali, dan kita perlu pilih baju apa yang kita rasanya sesuai. Bag mungkin setahun sekali kita beli. Kita boleh buat perbandingan, kita tengok gaya dia, tengok harga dia, tengok kualiti dia, kita beli. Benda-benda ni kita boleh beli. Kekerapan dia agak kurang, setahun sekali ke, sebulan sekali, ataupun ikutlah kemampuan masing-masing. Dan harganya, barang beli belah ni, dia mampu milik. Kalau dia harga yang terlalu mahal, itu bukan kategori barang beli belah. Contohnya dia perabot, tapi perabot yang harganya yang mewah, perabot mewah yang harganya RM20,000, RM30,000, itu bukan kategori barangan beli belah. Kemudian kekerapan belian macam tadi cakap, dia berkala, ikut tahunan, bulanan. Pengagihan dia, dia dijual di tempat-tempat yang tertentu, pasar raya besar, di premis khusus, premis di kedai-kedai yang khusus untuk menjual produk tu, ataupun pembelian di atas talian. Dan usaha untuk membeli ni ada sedikit usaha, tambahan usaha lagi supaya mungkin kena kumpul duit, supaya dapat cukup harga yang mencukupi untuk membeli barang ni lah. Dia sampu jap. Seterusnya yang ketiga, yang terakhir, barangan istimewa. Produk pengguna ada barangan istimewa. Barangan yang ada ciri unik dan berjenama. Benda ni kita jarang beli. Setiap tahun kita tukar-tukar, tak ada. Kita mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun sekali kita beli. Contohnya mesin pencetak, printer, motosikal, komputer, kereta, apa lagi barang-barang mewah, dan harganya biasa mahal, dan kita pun jarang beli, tadi dalam lingkungan 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun, motosikal dia tak perlu pun tukar setiap tahun. Penagihan dia terhad, dia ada kedai yang khusus untuk jual barang-barang, dan usaha untuk membeli, dia kena sediakan duit yang banyak, dan perlu dikumpul untuk tempoh yang tertentu supaya dapat barangan ni, ataupun dia perlu berhutang dalam tempoh masa yang panjang. So usaha untuk membeli tu sangat maksimum. Seterusnya yang kedua, untuk klasifikasi produk. Yang kedua ialah produk industri. Jadi produk mana? Ini produk industri. Dia pecah kepada 5. Dia produk industri ni dia barangan yang digunakan untuk kegunaan barangan dan perkhidmatan lain. Kita boleh contoh produk dia, kalau untuk industri, untuk jentera berat, untuk sediakan barang-bahan mentah, dan nanti produk industri ni biasanya tak direct kepada pengguna, dia mesti melalui
pengeluar, pemburung, pengungkit, untuk organisasi, badan kerajaan swasta, kita tak boleh beli direct pada kilang, mesti ada prosedur dia. Produk industri ni dia pecahkan pada 5, jenis yang pemasangan, jenis alat aksesori, jenis bahan mentah, jenis bahan komponen, dan jenis untuk bekalan. Apa dia maksud tadi, bagi setiap kategori tadi. Bagi pemasangan, untuk produk industri pemasangan dia harta modal yang boleh dibelanjakan, dikurangkan dan ada sisi nilai setelah lama digunakan. Dia juga bukan produk akhir. Dia harta modal ni maksudnya contohnya mesin, mesin yang ada di kilang, dia biasa mesin-mesin besar lah. Kalau contoh kita produk industri apa dia, kita kilang kek, kilang untuk membuat roti, dan apa mesin-mesin yang ada dalam kilang tu, ni kita sebagai pengilang apa yang kita perlukan. Jadi kita perlukan mesin-mesin. Jadi mesin-mesin yang kita beli tu kita mesti dapatkan daripada kilang yang hasilkan mesin tu lah. Dan mesin-mesin di kilang tu kita namakan sebagai harta modal atau aset, aset kita. Dan mesin kalau kita yang buka kilang roti atau kilang kek tadi, bila kita nak beli tu kita pilih yang yang boleh digunakan untuk menghasilkan produk kita roti, produk kita kek, dan harganya pun biasa sangat mahal, dan kita pun jarang beli. Ada yang mesin-mesin ni tahan lama, 20 tahun, 30 tahun boleh tahan, dan untuk membeli ni barang yang mahal ni kita perlukan pertimbangan yang betul, kita pertimbangkan dari segi kualiti dia, banyaklah, dan baru banyak kuantiti produk yang boleh kita hasilkan. Kalau kita pergi lebih besar lagi, kalau saya buat produk kertas, saya nak gunakan mesin yang menghasilkan kertas, jadi mesinnya lebih besar, dan perlukan tenaga kerja yang ramai untuk mengendalikan mesin tu. Mesinnya besar, dan mesin tu mungkin boleh dipecahkan, boleh dipasang-pasang. Ada yang mesin untuk pemotong, boleh mesin untuk menggulung, membuat gulungan kertas, dan sebagainya lah. Itu kalau yang industri besar. Banyak lagi industri besar. Yang kedua, produk industri jenis produk yang menghasilkan peralatan aksesori, peralatan yang mempunyai jangka hayat yang pendek dan juga bukan produk akhir. Contohnya barang aksesori yang kita hasilkan ni, kamera pada telefon bimbit, dia tambahan sahaja. Kita saya ada kilang yang menghasilkan kamera untuk telefon bimbit, saya buat kamera tu saja. Jadi mungkin benda ni dia benda ni pun menyebabkan kos juga, ada sederhana, kemudian pembelian pun sama kan, dia tak kerap, jarang-jarang. Kemudian sama macam tadi, untuk produk pemasangan kita perlu pertimbangkan mesin apa yang perlu digunakan untuk memasang kamera pada telefon bimbit. Ataupun kita produk industri ni kategori bahan mentah. Bahan mentah, bahan yang diproses mengikut keperluan seperti untuk keselamatan, kemudahan dan ekonomi. Ia merupakan sebahagian produk akhir.
Macam yang ni tadi dua ni aksesori pemasangan di produk akhir. Okey. Kalau ini bahan mentah dia menghasilkan produk akhir. Dan ada juga produk akhir dia hasilkan minyak kelapa sawit. Saya buat produk minyak kelapa sawit. Saya buat produk untuk menghasilkan getah, yang berasaskan getah, contohnya sarung tangan getah. Okey. Kemudian yang seterusnya kategori produk industri. Okey, bagi bahan komponen. Okey, barangan siap atau hampir siap dan memerlukan pemasangan atau proses minor sebelum jadi produk akhir. Okey. Yang ni dia kita buat satu produk untuk menghasilkan satu komponen. Contohnya motor, bateri, wire, tekstil ni kain. Macam mana kita nak hasilkan produk ni. Jadi kita kategorikan industri ni sebagai industri yang menghasilkan bahan komponen. Dan yang terakhir sekali, industri ni produk industri yang menghasilkan barang bekalan. Barangan bukan produk tapi digunakan dalam pembuatan. Kita hanya bekalkan barang. Bahan barang yang bahan pembaikan, mentol, nut, bolt, skru, grit, minyak grease, kertas. Dan harganya biasanya untuk kategori bekalan, kalau tengok dekat kedai-kedai yang menjual barang-barang spare part ni, kosnya biasanya rendah lah sikit. Rendah maksudnya bukan RM2, RM3, dia benda yang bernilai rendah, boleh didapati. Kalau dia harganya biasa, kalau mahal RM1,000, biasa RM1,000. Dia boleh bekalkan harga barang saja, tak termasuk kos pemasangan. Kalau pemasangan tadi lain. Ini dia untuk kos pemasangan, untuk bekalan saja. Harga barang jual pun biasanya harga yang rendah. Okey. Seterusnya, tadi habis untuk kategori produk ada dua, kategori produk pengguna dan kategori produk industri. Seterusnya jenama produk. Jenama produk ini biasalah kalau kita nak beli apa-apa pun biasanya pertama kita fikirkan ialah dia punya jenama dia. Tak kira lah kalau awak nak beli makanan pun kadang-kadang kita pilih jenama. Apatah lagi barang-barang seperti barang elektrik, beli kereta, kita beli kadang-kadang beli jenama dia. Kita percaya pada jenama tu. Bila ada jenama, dia ada image yang tertentu, berikan identiti yang tertentu, supaya senang dikenali dan dia membawa nilai kualiti juga. Contohnya kalau sebut BMW, orang fikir benda ni satu jenama yang gah. Jadi harga kereta dia pun mahal, dibandingkan dengan harga yang mampu milik. Kalau kita nak cakap nak belanja benda yang murah, kita pilih jenama yang murah, yang mampu milik, bukan murah lah, mampu milik. Contohnya Brodua, Proton. Jenama ni kita boleh reka. Kita reka bentuk. Kita boleh buat bentuk dia berdasarkan bentuk tanda, simbol, perkataan, muka type, logo ataupun logo type. Dan reka, ini kena tahu dia punya kata kunci dia, jenis reka bentuk jenama. Jenis reka bentuk jenama. RBJ, jenis reka bentuk jenama. Reka bentuk jenama dia pecah kepada 4. Pertama, bentuk nama. Dia punya jenama ni hanya menggunakan nama. Bukan hanya menggunakan nama, dia mesti ada nama. Dia ada bentuk cap. Dia ada bentuk cap dagangan berciri perseorangan.
Okay, trait karakter ataupun dia punya cap bentuk cap dagangan atau trademark. Okay. Jadi dia ada 4 jenis untuk RBJ, reka bentuk jenama. Okay, jenama bentuk nama. Okay, pertama sekali dia ada satu produk. Semua produk mesti ada nama kan. Mana ada produk tak ada nama. Okay, contohnya macam ni. Ni nama dia CSR. Okay, daripada perkataan, ada huruf-huruf. Okay, ataupun daripada nombor-nombor. Okay, 7-11. Okay, 7-11. Ada nombor, ada huruf. Okay, ni saji. Ni nama, bukan logo. Ni logo dia, nama dia. Okay, Proton atau nama BMW. Lagi apa, syarikat perkhidmatan boleh kat Celcom, Maxis, itu nama dia. Okay, kalau yang B pula, dia nama bentuk produk. Okay, jenama tadi yang saya sebutkan tadi, dia ada dia punya cap dia, ada brand mark dia. Jenama ini merupakan simbol reka bentuk atau pewarnaan atau reka bentuk huruf yang tersendiri. Okay, macam ni dia ada logo dia. Okay, macam saji, ni logo dia macam ni. CSR logo dia macam ni. Tapi nama yang ni, bentuk nama ni nama, tapi ni logo dia, ni bentuk cap, dia sebut cap, brand mark. Okay, ada yang juga dia bentuk cap dagangan berciri perseorangan. Okey, jenama ni menunjukkan orang perseorangan yang mempelopori penemuan perdagangan itu. Okey, dia menggunakan nama orang. Nama orang. Tamin, Rahim, ini nama orang. Apa lagi? Kalau apa, Harley Davidson, itu nama orang. Apa lagi? Produk yang berasaskan nama. Apa lagi Kalau kicap Jalin tu nama orang tu kan. Ni contoh ni Ramli ni nama orang. Ni pun jenama cap dagangan berciri perseorangan. Ni nama orang, Ramli. Dia mungkin bukan nama sebenar dia, hurufnya I, tapi dia gunakan Y. Ni ubah Y, okay, supaya lebih komersial. Okay. Yang keempat, jenama bentuk cap dagangan. Okay, jenama ini boleh menyerupai jenama bentuk nama. Okay, nama tadi ataupun menyerupai jenama cap ataupun jenama cap dagangan berciri perseorangan, sama macam tadi yang tiga-tiga ni. Tetapi nama-nama tadi dah dilindungi secara undang-undang. Orang lain tak boleh pakai. Macam mana kita tahu? Ni contohnya ada sebut apa, simbol trademark R registered. Semua, kebanyakan semua ada. TM, Telekom Malaysia, TM pun ada dia punya trademark dia. Okay, apabila jenama ini digunakan, cap dagangan itu akan mempunyai simbol R. Okay, jadi untuk dapatkan simbol R ni, dia mesti membayar kepada, okay, dia kena daftar, okay, pada satu badan untuk mendapatkan perlindungan dari segi undang-undang. Orang lain tak boleh pakai jenama ni, tak boleh pakai cap ni. Okay. Jadi macam McDonald, dia punya rangkaian jenis nama makanan, contohnya McFlurry ke McChicken, dia khas McDonald saja boleh pakai. Pasal McChicken ada registered, dia ada R pada McChicken. So orang lain tak boleh pakai nama makanan tu. Kita nak buat ayam goreng, kita bagi ayam goreng pedas. Itu je lah kita punya. Kita tulis nama Makiah Chicken, Makiah Chicken boleh. Tapi kalau ada perkataan MC Chicken, dia tak boleh. MC Chicken, Mac Chicken, Kia, dia tak boleh lah. Ok, terusnya macam mana kita nak buat pemilihan, nak pilih macam mana nak buat jenama yang baik. Ok, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 ciri-ciri pemilihan jenama. Ok, yang penting kat sini, mula-mula dia mesti pendek dan ringkas. Mesti pendek, kalau panjang sangat orang susah nak ingat. Ok, dan tulisan dia mesti tulisan yang ringan, yang ringkas. Ok, mudah dibaca, mudah difahami. Tengok sekali dah tahu dah ini mesti jenama apa. Ok, mudah dikenali dan diingati. Setiap masa tulisan, ok, mesti boleh diingat pengguna sampai bila-bila.
Okay. Macam banyaklah kita tengok contoh sekeliling kita, kebanyakan namanya semua ringkas-ringkas, dia tak boleh nama yang panjang. Okay. Dia komputer kan namanya Dell, senang sebut, komputer apa Dell. Kalau komputer HP, sebut HP je, tak sebut nama penuh. HP Hewlett Packard, agak susah berbelit nak sebut Hewlett Packard. Macam ni kan, Hewlett Packard, dia tak sebut pun Hewlett Packard, je sebut HP saja. Okay. Nak beli komputer apa HP. Okay. Okay, senang disebut. Okay. Sebab tu dia bermakna. Okay. Dan memberi makna ni maksudnya dia ada berkaitan dengan berkaitan terus dengan produk yang kita hasilkan. Okay. Kalau Apple, kenapa nama Apple? Apa makna dia? Kenapa nama produk yang Steve Jobs dia hasilkan produk menggunakan dia nama Apple, tak ada nama lain ke? Banyak buah-buah lain kan, tapi kenapa Apple? Dan Apple yang dah digigit, Apple yang digigit. So dia memberi makna Steve Jobs dia ambil nama Apple yang digigit tu sebab maknanya byte. Gigit tu byte. Byte ni ada kaitan dengan komputer. Okay, berapa byte, berapa banyak byte yang boleh, memori yang boleh disimpan oleh satu komputer atau telefon pintar. Okay. Jadi dia memberi makna. Okay. Dan menepati cita rasa sebuah syarikat. Okay. Lepas tu, kerja sesuai jenama yang dihasilkan mestilah menepati konsep syarikat dan dia juga harus bertepatan dengan produk. Okay. Jenama tu mestilah ikut konsep syarikat. Macam tadi kan Apple, mesti konsep dia yang baik tu mesti ada kaitan dengan produk yang dihasilkan. Takkan dia produk Apple yang dihasilkan blender, tak ada kaitan kan. Tapi masa mula kalau kali pertama mungkin orang tak faham, tapi benda ni daripada awal dah lama dia berada dalam pasaran, orang tahu dah. Okay. Disukai, jenama yang dicipta selalunya memiliki elemen keunikan yang tersendiri, jika langsung akan menyebabkan pelanggan tertarik. Okay, menyukai suatu jenama tersebut. Okay, benda ni dia unik. Okay, unik ni maksudnya orang lain tak ada ciri-ciri ni. Okay, dia ada ciri yang khusus untuk produk dia. Okay. Kalau kita beli, kalau ubat gigi, kalau zaman dulu sebut ubat gigi, tak semua ubat gigi kedai nak cakap beli ubat gigi, sebut Colgate. Okay, kenapa orang sebut Colgate? Kita beli jenama lain, tapi kita sebut beli Colgate. Okay. Ataupun apa lagi kalau saya pada Colgate, kalau kita nak beli filem, kalau zaman dulu lah, nak beli filem kamera tu kita sebut Kodak. Ada banyak lagi filem yang lain, jenama lain, Konica, tapi orang sebut Kodak. Okay. Apa lagi? Kalau kita beli, saya bila tak ingat lah. Tapi kalau zaman dulu memang macam gitulah. Okay. Dan bila sebut je benda tu, kalau zaman sekarang ni, contohnya air full block. Okay. Nak beli air yang ada tu, orang mudah ingat full block kan. Dia orang suka, senang disebut. Okay. Orang dah boleh bayangkan dah dia punya nama dia pun, full sejuk. Okay, block ke apa block, nanti awak carilah kenapa nama dia ada block. Okay, dia ada unsur yang negatif, dia mesti nama yang baik-baik. Okay, tak boleh bagi nama yang buruk. Okay. Jadi ni cara asas untuk menghasilkan jenama. Jadi produk awak mesti ada satu lagi, mungkin tambahan lagi, ada nilai komersial. Okay, kalau nama ada ciri-ciri ni, okay, pendek, ringkas, mudah diingat, tapi dia yang tak ada nilai komersial susah lah. Okay. Mungkin masa mula-mula tu susah sikit nak dapat, tapi bila dia dah digunakan
kita gunakan produk kita tu, jenama kita tu kita kenalkan dalam bentuk iklan, orang dah kenal, mungkin benda tu dah jadi biasa. Okay. Contohnya Oppo, masa mula dulu handphone Oppo, handphone Oppo ni dia tak popular kan. Tapi sekarang ni Oppo pun dah boleh bersaing dengan jenama-jenama yang lain yang lebih terkenal sebelum ni. Okay. Dan dia punya fungsi pun lebih baik. Okay. Yang penting dia, kita tak tahulah apa dia punya kaitan dengan apa, makna dia apa. Okay. Tapi benda ni senang nak sebut. Okay. Okay, seterusnya untuk memastikan produk yang baik, ini jenama produk yang baik. Okay, kita dia ada dia punya kekuatan yang perlu kita bina. Okay, kita nak hasilkan produk ni, kita boleh bina berdasarkan daripada jenama yang baik. Okay, mungkin daripada satu nama yang satu nama yang daripada contoh-contoh yang baik. Okay, jadi pengguna dia akan yakin, akan yakin dengan jenama tersebut. Okay, walaupun benda tu baru dikenali. Okay, jenama kat sini jenama pengeluar. Okay, biasanya jenama pengeluar ni dia boleh bagi pada tiga kaedah. Okay, satu jenama ni, okay, jenama individu digunakan sekiranya pengeluar mempunyai pengeluaran yang berbeza serta berlainan dari segi kegunaan dan prestasi. Okay, ini dia punya ni, ini satu syarikat. Okay, kita bukan keluarkan nama syarikat dia Delima Oil, tapi kita tak beri nama produk kita, jenama produk kita, jenama minyak yang kita hasilkan tu bukannya namanya minyak Delima. Kita boleh berikan je nama kepada jenama individu bagi produk-produk yang kita hasilkan. Contohnya syarikat minyak ni dia hasilkan minyak makan Adela, margarine jenama Adela, ataupun margarine yang nama Pelangi. Okay, so ini maksud jenama individu. Kalau Proton dia tu dia ada jenama-jenama lain yang dia pecahkan. Okay, dia produk-produk lain yang dihasilkan, dan di bawah dia tu ada banyak produk. Dia ada Proton Perdana, Ezora, Proton Preve, okay, Proton Saga. Sekarang ni ada Proton X70 kan. Tu je punya jenama individu dia punya pecahan dia. Okay, keluaran yang berbeza serta berlainan dari segi kegunaan dan prestasi. Okay, itu pecahan. Ini jangan keliru nanti dengan yang kombinasi. Okay, dia tak sama. Okay, jenama keluarga. Okay, satu jenama ni kita gunakan jenama keluarga dikenali apabila satu produk yang berbeza dipasarkan di bawah satu jenama. Okay, contohnya syarikat Ramli Food Processing. Okay, yang ni dia punya nama semua sama, nama produk dia semua sama, namanya Ramli juga. Dia hasilkan burger Ramli, roti Ramli, roti burger, sausage jenama Ramli, nugget jenama Ramli, filet ikan jenama Ramli. Ni banyak produk tapi namanya satu je, satu jenama. Kalau yang individu ni, kilang ni hasil banyak produk dan setiap produk tu ada nama yang berbeza. Okay, seterusnya yang ketiga, okay, jenama kombinasi. Jadi jenama yang gabungkan jenama individu dan jenama keluarga untuk kaitkan dengan nama dagangan syarikat dengan imej tertentu. Okay, contohnya ini dia nama dia Perusahaan Automobil Nasional Sembilan Berhad. Okay, dia ambil P-O-N, P-E-R-O-T dengan N, P-O-O-T-O dengan N, jadi Proton. Okay, Proton. Jadi nama produk ni Proton. Kita tahu kan Proton.
Okay, dan katalah tadi pengeluaran dia, nama produk dia kereta Saga. Kita tak sebut kereta apa, kereta Saga. Kita tak sebut kereta Saga, kita sebut kereta Proton Saga. Okay, kereta yang pertama tak sebut kereta Saga, kita sebut kereta Proton Saga. Dia gabungkan antara Proton dengan Saga. Saga ni dia punya produk dia. Ni Proton nama syarikat dia. Dia gabungkan sekali, combine sekali dengan produk Proton Saga, Proton Perdana, Proton Exora, Proton Private. Dia tak sebut kereta Private, tak sebut kereta Exora, dia gabungkan di nama. Boleh faham Kalau yang ni jenama individu ni, jenama syarikat dia tak gabungkan dengan diasingkan. Syarikat ada 5. Produk dia adalah dengan pelangi. Dia tak sebut ada 5 adalah, ada 5 pelangi. Dia sebut adalah je, sebut pelangi saja, tak ada kaitan dengan nama syarikat. Okay, boleh Jadi nanti tugasan awak cuba cari jenama individu yang ada ciri-ciri. Nama syarikat, awak letak nama syarikat. Lepas ni buat jenama syarikat, apa nama produk dia, dia menggunakan jenama individu. Cari satu syarikat, okay, yang produk dia semua nama yang sama je. Okay, semua produk dia pakai nama syarikat tu juga. Okay, dan yang ketiga awak cari nanti jenama kombinasi nama syarikat dengan nama produk dia digabungkan sekali. Okay, cuba awak cari, itu tugasan dia. Okay, seterusnya logo. Okay, ni yang ketiga dalam bab 5. Okay, kita nak tentukan jenis-jenis logo. Okay, apa dia logo? Logo produk ialah tanda keterampilan sebuah syarikat. Okay, ataupun satu keterampilan produk, perkhidmatan, sebuah produk atau perkhidmatan daripada sumber yang sama. Okay, logo ni dia satu yang ni, unik ni maksudnya benda yang berbeza. Dia tak boleh sama dengan orang lain yang ciri-ciri yang berbeza. Okay, macam mana kita nakkan kita punya produk ni terkenal? Kita mesti buat yang berbeza lah. Kalau kita nama yang sama dengan lain, nanti orang dah keliru, dia tak tahu mana satu produk yang sebenar. Kalau contohnya nama asal Adidas, sebelum ni dah ada nama Adidas, tiba-tiba awak bagi nama produk awak Didas saja, Didas, huruf A buang, orang akan claim Didas ni confirm produk yang kopi ori kan, benda yang tak original. Jadi kita nak elakkan orang berfikir bahawa produk yang kita hasilkan ni, walaupun kita nak buat Didas, nama produk yang baru, yang betul-betul original, yang kita hasilkan, kita tak ciplak pun, tapi orang nama kita sama dengan produk yang asal, yang jenama yang terkenal, ada logo yang hampir sama waktu kita buat, itu memang kita salah lah. Okay. Dan mungkin strategi pemasaran kita tu tak berapa betul. Kita buat yang unik, okay, yang lain daripada yang lain. Okay, jenis logo dia ada, jenis-jenis logo ada 3 jenis. Okay, pertama logo huruf. Logo ni dia buat menggunakan huruf MRCB. Okay, dan ataupun muka tag. Ni muka tag dia. Okay, DRB Highcom. Ada huruf, dia punya simbol logo dia bentuk huruf. Ada muka tag dia, ada ni lah, latar belakang ada petak kan, burung ni. Okay, banyak lagi, nanti awak cuba cari. Okay, tugasan awak nanti cari untuk logo huruf contohnya apa, dia ada huruf aja. Okay, kemudian logo simbol, dia ada simbol, bukan okay. Kalau ni dia simbol saja, nampak benda ni orang tahu ni mesti logo untuk ASEAN. Nampak logo ni, orang tahu ni logo untuk kita semula recycle. Okay, dia ada logo. Ada yang kita gabungkan antara huruf dengan, macam ni pun ada saya gabungkan ni, dia gabungkan antara logo dengan simbol, logo dengan huruf dengan logo simbol dia. Okay, logo representasi dan kombinasi dia. Okay, logo ini dikenali sebagai pictorial logos atau pictogram. Kebetulan logo ini berdasarkan objek buatan manusia atau alam semula jadi.
Okey, ada logo yang diubah hanya menggunakan image. Terdapat juga logo yang menggabungkan dua bentuk, sama ada logo box, simbol atau representasi. Okey, representasi, okey, contohnya macam ni kan, dia memberi maksud. Ni kalau kita belajar sejarah, okey, ni apa nama, untuk membayar ukti. Okey, dia satu negara kepada negara lain, okey, dia buatkan daun emas. Okey, daun emas seperti ini. Kau tengok, dia daun shilling emas, dia hantar dalam bentuk macam ni. Ini belajar sejarah. Ni maksudnya tengok lambang ni, kalau kita belajar sejarah, ingat ni kaitan dengan duit lah. Okay. Mungkin negara luar dia tak ada bayar bukti macam ni, kita tahu, tapi kita dalam kelompok kita, negara-negara macam Thailand dengan tanah Melayu dulu, dia mesti tahu benda ni. Okay, ataupun logo emas. Okay. Ni lambang. Okay. Lambang wow, bentuk dia bentuk represent sebagai wow. Wow ni benda yang terbang. Terbang ada kaitan dengan syarikat kapal terbang. Okay, dan kapal terbang ni kecirikan Malaysia. Sebab wow ni ada di Malaysia saja. Okay, dia representasi satu logo atau simbol yang berkaitan dengan produk. Okay. Okay, berkaitan sama macam produk tadi. Okay, untuk logo pun dia ada ciri-ciri dia, sama macam tadi. Dia mesti ringkas, unik, asli, mudah diingati, bermakna, bertahan lama. Okay, ada yang dia produk mungkin logo dia tak sesuai untuk zaman tu, jadi dia boleh tukar dari logo dia upgrade lagi sikit. Okay, kalau RTM kan, RTM logo dia berubah. Kalau tahun 80-an logo ni macam mana, sekarang macam mana kan. TV3 sama je, TV3 tu dah tahan lama lah, tapi RTM ni lagi lama. Okay, kesesuaian produk dan pengguna. Okay, logo type yang sesuai, tidak terlalu abstrak, bentuk dia mudah difahami. Okay, nama nampak aje dah tahu dah. Okay, faham. Dia ada unsur negatif. Okay, jadi macam mana kita nak masihkan logo yang sesuai. Okay, logo merupakan rekaan grafik yang telah diringkaskan dengan tujuan untuk memperkenalkan imej suatu pertubuhan, syarikat atau organisasi. Okay, bagi syarikat perniagaan, syarikat perniagaan biasanya dia daftarkan secara perundangan, dan dia bubuh, dia letakkan tanda trademark atau register. Okay, oleh yang demikian, untuk masihkan satu logo adalah mematuhi sifat logo seperti itu. Okay, dia mesti apa nama, macam ni kan, contoh dia ada nama. Okay, dia ada nama dia, lepas tu ada ni dia punya rupa dia ni sebagai apa, muka type dia ni bulat, kita ada gambar. Gambar ni biasa orang senang ingat. Okay, tapi tak semestinya. Ialah gambar yang lengkap macam ni. Ada yang gambar orang dah, kesebahagian orang dah tahu dah ni gambar apa. Okay, dan akhir sekali yang keempat ialah slogan produk. Okay, slogan ni paling penting untuk strategi pemasaran dan pengiklanan. Okay, contohnya kalau bulan puasa ni, kalau kita nak buka puasa Pukul 7 tu, iklan susu Farm Fresh kan selalu keluar sebelum nak buka puasa tu. Sampai anak saudara saya pun mesti tahu dah. Saya nak buka, dia sebut benda tu. Apa dia? Dia punya iklan tu, apa dia punya slogan. Ingat apa yang susu segar tu? Alamak, saya pula lupa. Awak cuba cari yang susu segar Farm Fresh. Farm Fresh. Apa dia punya slogan dia? Saya boleh tak ingat pula. Tadi boleh ingat. Okay, slogan tu mestilah ringkas. Okay, ringkasan slogan ialah ringkasan faedah yang terdapat pada satu produk atau bebasan itu dalam satu ayat atau ungkapan yang terdiri daripada sebilah perkataan yang pendek dan ringkas supaya mudah diingati.
Okay. Slogan akan dapat menarik dan mempengaruhi minat pengguna untuk membeli barang. Okay. Antara tujuan mewujudkan slogan bagi sebuah produk ialah menyambung pada satu kempen pemasaran. Kita nak kempen, nak jual produk kita, nak jual susu farm fresh tadi, kita sebut orang-orang dia sebut benda tu kan, kita akan selesaikan. Okay, dan dia sebagai ringkasan tema atau idea yang hendak dikaitkan dengan keluaran. Memang idea dan tema dia memang jelas, kita ringkas tapi jelas dengan produk yang dihasilkan. Jenis slogan dia ada dua, bentuk hard sell ataupun bentuk institusi. Bentuk hard sell ni, jangan fikir bentuk hard sell ni apa, jualan keras. Bukan. Dia hard sell ni ayat-ayat yang bombastik cakap. Dia sebut apa yang bagikan keyakinan yang sangat tinggi. Dia apa? Contohnya satu produk cuci baju. Harum bersih. Lebih bersih, lebih harum. Beli makan hingga menggigit jari. Itu apa? Cuci hingga berkilat. Digemari ramai. Benda yang kita cakap benda itu supaya pengguna dia boleh dengar je, dia dah jadi macam satu trend orang ni cakap macam ni. Slogan bentuk institusi. Ni benda yang orang cakap benda skema. Satu syarikat dia buat satu satu slogan yang memberikan satu message yang yang menunjukkan kualiti bagi produk dia ataupun dia punya moto syarikat dia sendiri. Dia punya, tapi ayat dia ayat skema lah. Untuk slogan institusi. Contohnya macam kalau zaman dulu Nokia, connecting people. Lama dah awak ni tak jumpa dah. Saya ingat dari zaman dulu, ingat Nokia, dia punya syarikat ni mesti ingat dia punya slogan dia, connecting people. Awak cuba cari. Ini tugasannya seterusnya, cuba awak cari contoh slogan-slogan bentuk hard sell. Dan contoh-contoh juga untuk slogan bentuk institusi. Jadi untuk memastikan slogan yang sesuai, macam tadi yang saya cakap, dia hasilkan berdasarkan falsafah korporat sebuah syarikat. Ringkas, pendek, padat. Macam jenama jenama Volkswagen. Kalau kita tengok iklan dia, Volkswagen Das Auto. Tu bahasa Jerman. Apa maksud Das Auto? Dia bercakap pun menggunakan bahasa yang biasa ni untuk strategi pemasaran. Dia menggunakan bahasa yang suara-suara orang yang garau-garau kasar, suara jantan. Kalau suara saya tak boleh lah. Suara saya awak tak suka kan? Awak selalu tidur kan? Memang saya tak boleh jadi jual produk iklan lah. Jadi kita ni contoh-contoh ni semua ada Keputusan Malaysia, Penyelenggaraan Fikiran Rakyat. Ni hasil ke ataupun bentuk institusi. Jadi itu saja yang awak pelajari dalam bab 5. Ni dia punya rumusan dia. Ni untuk awak hafal. Dan kau boleh baca lah. Supaya sampai awak faham. Macam ni tadi kan. Macam mana? Nanti awak cari gambar dia, nama syarikat dan apa nama produk dia. Ni nanti awak cari. Nanti tugasan tu saya tanya dalam Google Classroom, nanti awak buat.
Kalau tak nak buat tu, tak apalah, saya bukan boleh paksa. Kalau nak belajar, belajarlah. Saya bukan boleh paksa. Yang pandai tu awak. Saya apa, cuma bantu je lah. Okay. Sampai sini saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.